الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, kita masih lagi dapat bersama-sama pada malam hari ini di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya kepada kita semua. Allahumma amin. Dan kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka dia kata, dia kata, wa kaifa yaliqu at-takabburu mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madhirah. Dia kata, lalu bagaimana seseorang insan itu layak baginya takabbur? Tuan-tuan, maknanya macam mana kata pengarang pada kitab ni? Satu orang ni dia boleh takabbur. Tuan-tuan, dia masih nak menceritakan kepada kita bahawa penyakit hati itu menyebabkan terhalang daripada kita mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imamul Haddad dia sebut bahawa penyakit hati yang paling buruk sekali. Tuan-tuan, ni penyakit hati yang paling buruk. Dan kalau boleh hak ni bagi tak ada. Apa dia? Iaitulah al-kibir. Kibir maknanya membesarkan diri.
Tuan-tuan, manusia ni kadang-kadang dia membesarkan diri dia. Dia sombong. Sombong kerana beberapa perkara. Yang pertama, manusia dia boleh sombong adalah kerana dengan harta yang ada pada dia. Tuan-tuan, dia harta banyak, dia duit banyak, orang lain tak macam dia. Dan tuan, maka dia boleh berasa sombong dengan harta tersebut. Yang kedua, kata ulama, manusia itu akan menjadi sombong adalah kerana dengan pangkat yang ada pada dia. Dan tuan, al-maklum saja, orang yang ada pangkat ni adalah orang yang selalu dipandang, orang yang selalu dirujuk segala perkara pada dia, dan cakap-cakap dia akan didengar oleh orang. Dan tuan, kadang-kadang perkara tersebut membuatkan dia berasa sombong. Sebab itu Qadhi Abu Yusuf, dan tuan, Qadhi Abu Yusuf ni anak murid kepada Imam Hanafi. Kata Al-Imam Qadhi Abu Yusuf, tuan-tuan, majlis pengajian Al-Imam Qadhi Abu Yusuf ni ramai. Bila dia mengajak, orang ramai mai. Tuan-tuan, tapi kata Qadhi Abu Yusuf, bila mana aku menyampaikan tazkirah, bila mana aku menyampaikan kuliah ceramah, maka sebenarnya kuliah ceramah tazkirah itu aku tujukan untuk diri aku sendiri, kata Qadhi Abu Yusuf. Dan tuan, pasal apa dia kata macam tu? Kerana nak menghilangkan perasaan sombong itu tadi. Dan tuan, maka dia tujukan nasihat tu terlebih dahulu pada diri dia. Dan tuan, maka ni sifat apa ni, al-kibir, iaitu dia sombong dan membesarkan diri. Jadi yang kedua, dia boleh. Dan tuan, ni orang yang ada ilmu, tapi jaga-jaga. Kalaulah dia tidak disulami dengan rasa kehambaan pada Allah, ilmu yang ada pada dia tidak bermanfaat, malah akan menjadi. Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab dia Hidayatus Salikin, dan tuan, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, tanda ilmu seseorang diberkati oleh Allah, ini kita nasihat dia macam kita tak ada salah. Dan tuan, kita pi kata dekat dia, dan tuan, punya keras kita punya nasihat ni. Dan tuan, seolah-olah macam kita ni langsung tak ada buat kesalahan, langsung tak ada buat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka demikian orang yang ilmunya diberkati oleh Allah, dia bukan semakin meninggi, bahkan dia semakin merendahkan dirinya dengan sesama insan, dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebab itu ada cerita, ada cerita bagaimana ada satu orang ulama, nama dia Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Dan tuan, bukan Habib Abu Bakar Al-Adani yang sekarang ni, tak, ni zaman salaf ni zaman lama ni. Dan tuan, seorang ulama di kota Hadramaut. Bila mana dia dah habis mengaji, dah habis mengaji daripada tok guru dia. Dan tuan, dia dah habis mengaji daripada sekolah dia, maka dia pun balik ke kampung. Bila dia balik ke kampung, maka dia kata dengan ayah dia, ayah, doakan saya kerana saya nak menjadi seorang pendakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah. Tuan-tuan, si ayah ni juga seorang ulama besar. Tuan-tuan, kata ayah dia kepada anak yang baru habis mengaji ni, dia kata, wahai anak, kalau kamu nak pi berdakwah boleh, tapi dengan satu syarat, kamu mesti kena bawa benda yang paling hina kepada ayah.
Tuan-tuan, dia kena pergi cari apa dia benda yang paling hina, dia dapat bawa pi kat ayah dia. Tuan-tuan, maka dia pun keluar daripada rumah dia. Tuan-tuan, dia keluar daripada rumah dia, dia ambil seorang budak kecil yang tak erti apa-apa, yang duk main dekat apa ni sungai, yang main atas ban. Tuan-tuan, kita bukan tahu budak tu esok nak jadi apa. Tuan-tuan, kita tak tahu. Sebab kita berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tu larilah daripada takdir, dia akan pi kepada takdir yang lain. Sebab itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah, bila mana kamu lari daripada satu takdir, maka kamu kena pi kepada takdir yang lain. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka diambil kanak-kanak ni. Dia kata ni lah kot benda paling hina, budak bukan reti apa. Tuan-tuan, maka dia pun bawa budak ni. Dalam perjalanan dia terfikir, dia kata budak ni betul dia tak reti apa-apa, tapi sekurang-kurangnya dia tidak dicatatkan apa-apa dosa kepada dia. Sedangkan aku ni dah lama hidup, dosa aku banyak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Budak tak ada dosa apa-apa. Tuan-tuan, dia belum lagi dibebankan dengan syariat Allah. Setelah daripada mana dia balik, barulah dia dibebankan dengan segala syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka dia kata tak jadi nak bawa. Dia kata pasal apa? Kerana budak ni bukan benda yang hina, ada kemuliaan pada dia. Apa dia? Iaitulah dia tak ada dosa dengan Allah. Tuan-tuan, maka dia pun pergi berjalan lagi. Bila dia berjalan, dia bertemu pula dengan orang yang minum arak. Tuan-tuan, minum arak bagus ya, minum arak tak bagus ya. Tuan-tuan, bahkan kata Nabi SAW, al-khamru ummul khaba'is, kata Nabi. Arak adalah ibu bagi segala kerosakan. Dia adalah ibu segala dosa kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang bila kena benda yang memabukkan, maka akal dia akan hilang. Bila akal hilang, maka hilanglah pertimbangan. Tuan-tuan tengok orang yang mabuk kan. Bila orang berhenti dekat lampu isyarat, tu yang seriau nak bawa motor tuan. Kan? Saya ada motor, masya-Allah. Bawa motor jugalah kan. Motor elok, tapi kita nak bawa tu seriau. Asyik tengok side mirror ya, bila berhenti dekat traffic light. Pasal apa? Banyak dah kita tengok tengah-tengah berhenti, orang semua berhenti. Orang semua apa ni berhenti kat lampu isyarat elok Orang mabuk dia pergi pum langgar orang. Dia tak berhenti. Orang lain berhenti, dia tak berhenti. Dan tak pasal apa? Kerana hilang dia punya pertimbangan dia. Tuan-tuan, maka dia tengok orang ni minum arak, dia kata mungkin ni lah benda yang paling hina. Dia buat dosa dengan Allah. Tuan-tuan, maka diambil orang ni dibawa, nak bawa depan ayah dia, benda paling hina. Dalam perjalanan terfikir pula tuan-tuan. Dia terfikir apa? Dia fikir, ya, dia melakukan dosa pada Allah. Tetapi andai katalah si peminum arak ni, kalau dia bertaubat kepada Allah, mungkin taubatnya lebih diterima berbanding daripada taubat kita kepada Allah. Tuan-tuan, siapa tahu dulu punyalah gangster. Tuan-tuan, dulu ni punya tak boleh harap. Tuan-tuan, dulu punya sejarah ni. Tuan-tuan, pok ia com-code kan. Tu dulu gangster dulu kan. Dia kata apa? Nara Bangkok kan, cerita dia dulu. Tuan-tuan, tapi tu cerita dulu. Tapi setelah dia jadi Bilal masjid, setelah dia jadi Tok Siak masjid, tuan-tuan,
kehidupan dia khidmat kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Takkah ramai orang macam tu? Dulu memang orang tak elok, tapi dia tinggal yang tak elok ni, dia berubah kepada yang lebih elok, dia bertaubat pada Allah. Tuan-tuan, budak ni fikir kalau dia bertaubat dengan Allah, siapa tahu taubatnya lebih diterima oleh Allah berbanding dengan taubat kita yang dah beribadat pada Allah. Tuan-tuan, dia tak jadi nak bawa orang yang minum arak ni sebagai benda yang paling hina. Lalu dia berjalan lagi, dia berjalan-jalan, dia jumpa bangkai. Tuan-tuan, dia jumpa bangkai, dia kata tak syak lagi. Inilah benda yang paling hina-dina. Pasal apa? Bangkai. Bangkai bukan ada apa. Bangkai ada apa-apa tak? Bangkai tak ada apa. Dia bukan orang, dia bukan apa. Kalau sekalipun dia haiwan, dia binatang, tuan-tuan, tapi dia dah mati lah. Tak ada apa nilaian pun pada dia. Tuan-tuan, maka budak ni kata, bangkai ni benda paling hina. Tuan-tuan, dia ambil bangkai itu. Tuan-tuan, dia pun nak bawa. Bila dia tengah bawa, terfikir pula, tuan-tuan, dia fikir apa? Dia bangkai, tapi sekurang-kurangnya dia tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amat sukar melepasi hisap daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tak jadi dia nak bawa bangkai ni, akhirnya dia pun putus asa, tak tahu apa benda yang hina. Tuan-tuan, dia balik semula kepada ayah dia cerita daripada mula sampai akhir. Ayah dia kata apa? Kalau macam tu, aku benarkan untuk kamu berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Ayah dia tahu ilmu yang dipelajari oleh anak dia tidak menjadikan anak itu sombong dengan manusia. Tuan-tuan, sebab orang yang ada ilmu ni kadang-kadang dia boleh sombong, sebagaimana iblis. Tuan-tuan, iblis bila Nabi Allah Adam alaihi salam dijadikan daripada hama'in masnun. Tuan-tuan, hama' al-masnun ni adalah tanah liat yang berbau busuk. Tuan-tuan, tu kejadian Nabi Allah Adam AS. Bila disuruh bersujud pada Adam, tuan-tuan, sujud dekat sini bukannya sujud ubudiyah. Dia bukan sujud kerana memperhamba diri kepada Nabi Allah Adam AS. Tapi sujud dekat sini adalah lil ikram, untuk memuliakan manusia pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila suruh sujud, iblis tengok. Tuan-tuan, iblis kata apa? Tuan-tuan, iblis ni dia dijadikan daripada api. Kemudian dia ada ilmu, dia alim. Tuan-tuan, maka dia kata kepada Allah, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Hei Tuhan, Engkau jadikan dia daripada tanah liat, sedangkan aku Engkau jadikan daripada api yang menyala-nyala. Tuan-tuan, tak mau sujud dia kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Tuan-tuan, maka demikian tiga perkara yang boleh menjadikan kita ni apa? Orang yang sombong. Harta yang banyak, kemudian pangkat yang ada pada kita, kemudian ilmu yang ada pada kita. Tuan-tuan, maka itu yang pertama, al-kibir. Kemudian apa ni? Penyakit hati yang paling buruk, riak. Tuan-tuan, riak ni bila dia buat sesuatu amalan, dia nak orang lain tahu. Tuan-tuan, dia ni digelar sebagai orang yang melakukan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Tuan-tuan, pasal apa dia ni dinamakan orang yang melakukan syirik khafi, syirik yang tersembunyi? Tuan-tuan, amal ibadat yang kita lakukan li ajlillah adalah kerana Allah Ta'ala, bukan kerana benda-benda hak yang lain.
Tuan-tuan, amalan ni kalau nak diterima oleh Allah, syarat dia adalah ikhlas dengan Allah. Tu syarat dia. Kalau dia buat elok, dia buat ikhlas, maka amalan dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi orang yang riak ni, kata ulama, pada hakikatnya dia adalah orang yang tak yakin dengan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau dia yakin dengan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu dia melakukan amalan tersebut semata-mata hanya mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok Sayyidina Umar, bila dia raun dekat kota Madinah, dia terdengar satu rumah, satu keluarga yang sedang kelaparan. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ketuk rumah dia ni, ringkas cerita. Maka perempuan ni kata apa? Mana pi Khalifah Umar? Dia tak kenal itu Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Dan perempuan ni kata, mana pi Khalifah yang membiarkan kami dalam keadaan lapar macam ni? Aku akan minta dia diadili nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni, walaupun dia khalifah, tuan-tuan, khalifah ni kira apa ni, dia raja, kira dia presiden tu. Tuan-tuan, malam tu juga balik ke Baitul Mal, balik ke gedung Baitul Mal. Tuan-tuan, dia ambil semua sekali keperluan-keperluan dengan tangan dia sendiri. Bawa masuk tepung, gandum, bawa masuk apa semua buah-buahan apa semua ni. Tuan-tuan, dengan tangan dia sendiri. Bila dia pikul atas badan dia, tuan-tuan, dia punya khadam, pembantu kepada Sayyidina Umar, kata apa? Wahai Tuan Khalifah, biar aku yang pikul apa ni barang yang kamu pikul ni. Tuan-tuan, apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, biar aku pikul, kerana perkara ni nanti Allah Ta'ala akan tanya pada aku, bukan tanya kepada kamu. Tuan-tuan, ni orang yang bila mana dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang riak, kata ulama, pada hakikatnya dia tak yakin dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia buat sesuatu bukan kerana Allah, tapi dia buat itu kerana sesuatu yang lain. Tuan-tuan, amalan yang macam ni tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit hati yang paling teruk, kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, wal hasadu, iaitulah dia hasad kepada manusia. Dan tuan, dia hasad dengki dengan manusia. Dan tuan, hasad ni bila ada dalam hati kita, dia memakan segala kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan pada Allah. Dan tuan, pasal apa ada hasad ni? Dan tuan, tengok orang beli TV apa ni 50 inci, dia pun nak lawan bagi 60 inci. Tengok orang pakai kereta besar, dia pun beli lori besar. Bukan kereta lagi dah, lori terus. Ni pun hati lagi besar, yang penting besar ya. Masya-Allah, punya dia hasad pada orang ni. Dan makna hasad yang diletakkan oleh ulama adalah kerana nak menghilangkan nikmat yang ada pada dia. Dan dia ada keinginan, mudah-mudahan nikmat yang ada pada orang tu dihilangkan daripada dia. Tuan-tuan, ni hasad. Maka kata Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanat, kata Nabi. Maka orang yang ada sifat hasad itu, dia akan memakan, dia memusnahkan semua kebaikan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ada hasad pada orang, dia memusnahkan ketaatan yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, adalah lebih baik kalau kita doakan saudara kita
yang mendapatkan nikmat daripada Allah. Tuan-tuan, disebut oleh Nabi SAW, di antara doa yang paling mustajab adalah doa saudara dia untuk saudara yang lain bi zahril ghaib, kata Nabi. Iaitulah bila mana kita doakan orang tersebut dia tak tahu. Tuan-tuan, kita doakan dia, kita tengok kawan baru beli kereta baru. Tuan-tuan, jangan hasad. Pasal apa? Kerana itu rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada dia. Kita dah ada rezeki kita dah. Tuan-tuan, maka dia pun doa, ya Allah, mudah-mudahan dengan dia beli kereta baru ni makin bertambah iman dia. Dia lebih jadi orang yang bersyukur. Ya Allah, tambahkan segala nikmat yang kau berikan pada dia. Tuan-tuan, Nabi kata, bila mana saudara dia ni berdoa untuk saudaranya yang lain bi zahril ghaib, yang tak diketahui oleh saudara dia tu, tuan-tuan, maka doa dia mustajab pada Allah. Tu pertama. Yang keduanya, kata Nabi SAW, bila mana kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, tuan-tuan, ni paling mahal sekali. Ni rahsia murah rezeki ni. Tuan-tuan, ni rahsia mudah segala perkara. Tuan-tuan, bila kita doakan untuk saudara kita yang dapat nikmat ni, kita minta Allah tambah nikmat dia. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, malaikat yang ada dekat sekitar dia akan berdoa pula kepada Allah, wa anta kazalik bal ahsanu minhu. Kamu juga seperti mana yang kamu doakan untuk saudara kamu, bahkan akan lebih baik daripada dia. Tuan-tuan, ni doa malaikat kepada orang yang mendoakan orang lain dengan doa-doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni rahsia murah rezeki. Tuan-tuan, ni rahsia petua. Kalau kita nak urusan kita mudah semua sekali, jangan ada hasad dengki. Tuan-tuan, kan kita pernah cerita bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar. Tuan-tuan, bila mana Nabi kata sat lagi ada orang dia masuk dalam majlis kita, dia tu pemuda ahli syurga Allah. Tuan-tuan, Abdullah bin Umar rasa excited. Dia berasa nak jumpa siapa ni. Tuan-tuan, maka tengok-tengok orang biasa yang masuk. Tuan-tuan, dah lah orang biasa, tak puas hati. Dia ikut balik rumah, nak tengok apa amalan orang ni. Tengok-tengok tak ada apa amalan. Tuan-tuan, macam biasa je amalan. Tuan-tuan, lalu Abdullah bin Umar tanya dengan orang ni, apa sebenarnya amalan yang kamu lakukan sehingga kamu ni istimewa pada sisi Allah? Rasulullah mengkhabarkan pada kami, kamu adalah salah seorang pemuda daripada pemuda ahli syurga Allah. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata tak ada apa, aku tak pernah dengki ke orang. Aku suka kalau orang dapat nikmat daripada Allah. Aku suka bersilaturahmi dengan orang. Tuan-tuan, itu amalan dia. Dia tak ada langsung perasaan yang tak elok pada manusia. Allah angkat dia punya kedudukan dia pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kata Nabi SAW, inna abdala ummati, kata Rasulullah, sesungguhnya wali-wali abdal daripada kalangan umat aku, kata Rasulullah. Tuan-tuan, wali ni dia ada macam-macam martabat dah. Tuan-tuan, wali ni ada macam-macam. Tuan-tuan, kita tak tahulah. Allah muliakan dia, ada sebab-sebab kenapa Allah Ta'ala muliakan dia. Ada sebab dia. Mungkin sebab dia banyak baca Al-Quran, macam Pak Sumit. Tengok, banyak baca Al-Quran, maka dia punya kedudukan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat-nasihat dia Al-Quran, mai baca Quran, faham Al-Quran. Tuan-tuan, tu kedudukan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada dia. Tuan-tuan, ada orang yang dia suka bersedekah, dermawan dia ni. Sikit-sikit sedekah, pantang dengar orang susah. Tuan-tuan, maka dia akan bersedekah. Allah tinggikan martabat dia pada sisi Allah. Maka wali ni dia ada macam-macam kedudukan dia. Maka kata Nabi SAW,
Inna abdal ummati, abdal, wali abdal daripada kalangan umat aku ni, kata Rasulullah, laisa bikasratis salah wa laisa bikasratis siyam. Bukanlah orang yang banyak sembahyang, bukan pula orang yang banyak berpuasa. Ni ada buat live ni, 3 kamera ni. Ni saya nak abang ni kan. Bukan saya kata tak payah sembahyang, tak payah puasa. Kan? Nanti orang dia ada silap faham dia. Lah ni kan ramai orang buat apa ni, video dia ambil abang ni potong-potong pi kritik kawan tu. Hak ni bukan kata apa ni bukan kata tak suruh apa ni jangan sembahyang, jangan puasa. Nanti dia komen lain, orang faham lain, dia pi cakap lain. Orang kata Nabi SAW, sesungguhnya wali abdal, kata Rasulullah, daripada kalangan umat aku, laisa bikasratis salah, bukan orang yang banyak sembahyang. Bukannya jangan sembahyang, bukan hak tu. Dia tak banyak sembahyang, sembahyang macam biasa. Dia sembahyang fardu, lepas tu dia buat solat sunat, duha sikit. Adalah sekali-sekala bangunlah tengah malam. Tuan-tuan, kemudian Nabi kata laisa bikasratis siyam, bukan pula kerana dia itu banyak berpuasa, kata Nabi, tetapi apa dia? Abdal, wali abdal daripada kalangan umat Nabi ni siapa dia? Kata Nabi SAW, mereka yang wasi'us sudur, yang mana dadanya tak sempit. Tuan-tuan, apa maksud dada tak sempit? Dada luas, apa dia? Tak ada dengki dengan orang. Tuan-tuan, bila orang dapat nikmat, dia mendoakan orang tersebut. Tidak ada kebencian daripada hati dia. Dia selalu jalinkan tali silaturahmi. Tak ada apa. Dia baik dengan orang. Dia tak ada pun kata nak benci pada orang. Tuan-tuan, Nabi kata, ramai daripada kalangan umat aku yang jadi wali abdal kerana wasi'us sudur, kerana lapangnya dada seseorang itu. Maka kata Imamul Haddad lagi, rahimahullahu ta'ala, wa kaifa yaliqu takabburuh, macam manalah, kata Imamul Haddad, dia kata, macam manalah orang ni dia boleh takabbur, dia boleh membesarkan diri dia. Mimman ya'lam annahu makhluk, sedangkan dia tahu dirinya hanyalah makhluk. Dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min nutfatin mazirah, daripada air mani yang hina dina. Dan tentulah asal kejadian kita. Dan Allah Ta'ala ni dalam surah Yasin, Allah Ta'ala kata, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah mengkehendaki berlaku sesuatu, dia nak berlaku sesuatu, maka cukup dia kata kun, jadilah, fayakun, maka jadilah perkara tersebut. Tuan-tuan, tapi pada kejadian manusia, dia tak terus jadi. Tuan-tuan, daripada air mani dulu, kemudian disenyawakan dengan benih orang perempuan, kemudian dia melekat pada rahim ibu, kemudian dia jadi seketui daging, kemudian daripada seketui daging itu dikembangkan kejadian dia. Tuan-tuan, pasal apa Allah Ta'ala tak kata kun, jadilah, jadi terus orang besar macam kita. Tapi mula daripada air mani dulu, macam-macam proses dia. Kemudian dah keluar, dah terbit daripada perut mak dia, bukan terus besar jadi budak kecil tu. Tuan-tuan, pasal apa proses-proses itu berlaku? Katanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala nak suruh ingat nanti kepada manusia, nak suruh manusia ni ingat nanti bahawa asai-asai dia adalah benda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila kita teringat kita ni daripada air mani, kemudian terbit daripada perut mak kita, kita bukan terus macam ni. Kita daripada tak tahu kecil halui,
Tuan-tuan, sampailah masuk sekolah mengaji, pandai-pandai masuk universiti. Keluar universiti tu pun payah nak dapat kerja. Tuan-tuan, payah. Nak mulakan kehidupan payah. Tuan-tuan, Allah nak suruh ingat dulu kamu adalah fuqara. Kamu tak ada apa-apa. La ni nahnu narzuqukum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Haddad, macam mana dia boleh takabur sedangkan dia tahu yang dia tu makhluk Allah. Dahlah dia tahu dia makhluk, asal dia min nutfatin mazirah, daripada ayak mani yang sangat-sangat hina. Dahlah macam tu. Wa 'alal qurbi yasiru jifatan qadirah, dan dia hampir kepada hari-hari kemusnahan dia. Tuan-tuan, kita ni makin hari dia bukan makin segar. Tuan-tuan, kita dapat rasa diri kita kan. Dulu masa kita umur 20, tengok macam mana segarnya kita. Tuan-tuan, umur 20 semua kita boleh buat. Kita boleh drive, ulang alik pula lagi, kan? Dalam apa ni kilometer yang jauh. Tuan-tuan, tapi bila naik umur 40, 45, dia tak ada riang dah nak pegang steering. Riang tu dah tak ada dah. Tuan-tuan, kemudian kita ada benda yang kita dah tinggal dah, kita tak buat dah benda tu. Tuan-tuan, kata Imamul Haddad macam tu lah, bahawa dia dahlah makhluk daripada ayak mani yang hina, kemudian dia hampir kepada kemusnahan dia. Maka macam mana dia boleh jadi orang yang takabur? Dia suka membesarkan diri dia. Dan tuan, ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa kata Nabi yang di dalam hati dia ada sifat takabur, walaupun sebesar zarah, kata Nabi, walau bi zarratin, walaupun sebesar zarah, kata Nabi. Tuan-tuan, ada takabur dekat dalam hati dia. Tuan-tuan, orang ni diharamkan daripada masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit je ada perasaan takabur. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana takabur ni, nanti kita akan baca, dia telah mengambil sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, takabur itu adalah pakaian aku, kata Allah. Siapa-siapa yang mencabutnya dan memakai pada badannya, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Aku akan heret dia dengan pakaian tu untuk dimasukkan ke dalam neraka aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sifat jabbar, sifat takabur, yang ni adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia boleh buat apa yang dia nak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa di atas setiap sesuatu. Tuan-tuan, sifat manusia apa dia? Tawadhu'. Dia kena merendahkan diri dia. Pasal apa? Dia makhluk, kemudian dia daripada ayak mani yang hina, dan dia hampir kepada hari kebinasaan dia. Wa in kana indahu syai'un minal fadaili wal mahasini, sekalipun dia ada kelebihan-kelebihan, wal mahasin, dan segala kebaikan dia ada, maka kata Imam Al-Haddad, dia kena tahu, fadzalika, itu adalah min fadlillah, itu daripada kelebihan Allah Ta'ala, wasun'ih, dan juga daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, yang ni kita akan terang pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat jaga hati kita daripada sifat-sifat yang tercela ni. Kenapa? Orang yang ada sifat tercela ni terhalang dia daripada mendapat segala kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.